أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Tidak ada paksaan dalam agama Islam, kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh, yang tidak akan putus terberungkai sekali-kali. Dan ingatlah, Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah itu pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kufur. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Bahagian yang pertama daripada ayat ini, la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Maksud Islam tak boleh dipaksa. Kerana Islam itu maknanya menyerah diri dengan hati yang ikhlas kepada Allah, mengikut agama dia dan mengikut Nabi dia. Kalau paksaan itu tak ikhlas. Kalau dipaksa tak ikhlas. Ulama tafsir mengatakan ayat ini ada sebab nuzul, sebab turun. Sebab turunnya ialah apabila terdapat kalangan Ansar, penduduk Madinah, yang sudah masuk Islam, risau terhadap anak-anak mereka yang dijaga oleh orang Yahudi, ataupun anak-anak mereka yang masih menyembah berhala. Dan ada yang menganut Kristian, menganut agama lain. Mereka ni mengadu kepada Nabi, boleh tak nak paksa supaya anak-anak ni masuk Islam? Paksa lah, dengan keras supaya dia masuk Islam. Dan Allah turun ke ayat ni, la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah ternyata petunjuk yang benar Islam daripada kekufuran yang salah itu. Sudah nyata. Islam mestilah dengan hati yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Oleh Islamnya tak ikhlas, munafik orang panggil. Munafik ni jadi duri dalam daging, musuh dalam selimut, bahaya pada umat. Dengan sebab itu jangan paksa orang masuk Islam. Masuk Islam ni hidayah daripada Allah, bukan daripada kita. Kita hanyalah memberi tahu, menyampaikan yang beri hidayah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu siapa yang layak mendapat hidayah itu. Jangan paksa, biar dia mikir panjang. Kerana Islam itu nyata, terang hujah-hujahnya. Kalau fikir betul-betul, nah saya masuk Islam lah orang itu. Fikir dengan ikhlas, masuk Islam lah orang itu. Kecuali fikir tak ikhlas, kecuali kerana ada tujuan-tujuan yang lain. Masuk Islam dengan tujuan lain, buat apa? Buat rosak orang Islam saja. Dengan sebab itu jangan paksa orang masuk Islam. Tak ada paksaan dalam agama, tak ada paksaan. Adapun langkah-langkah yang diambil sehingga berperang itu mempertahankan Islam, bukan orang kacau Islam. Rosakkan Islam ini, kita kena lawan lah, bukan paksa orang, tidak. Bahkan bila kita menang sekalipun, tak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Biar duduk di bawah pengajaran Islam, jangan lawan.
Dia tengok Islam ni adil, Islam ni baik. Tunjuk pada mereka Islam ni adil, Islam ni baik. Lama-lama terpulang pada mereka sama ada nak masuk Islam atau nak mati terus dalam kufur dia. Kepada dia lah. Akhirat urusan Allah Ta'ala. Urusan kita ialah ajak dia pada Islam. Islam tu nyata terang. Dihuraikan lagi. Tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Maka sesiapa yang mengkufurkan taghut. Taghut ialah yang lain daripada Allah. Melampaui batas ketuhanan. Sifatnya, zatnya, hukum hakam dan syariatnya. Sama ada syaitan yang kita nampak, syaitan yang kita tak nampak. Yang lawan Allah Ta'ala. Yang berlagak jadi Tuhan macam Allah Ta'ala berlagak. Menganggap dia lebih macam Allah Ta'ala juga, itu taghut. Sama ada manusia ke jin ke apa ke. Atau yang dilantik, yang dipuja macam Allah Ta'ala, patung dan berhala. Nujur-nujur yang dianggap mengetahui perkara yang gaib. Termasuklah mereka yang mengadakan hukum sendiri dalam perkara yang tak izin oleh Allah Ta'ala, buat hukum sendiri. Hukum Allah Ta'ala dah ada, buat hukum sendiri. Punya kata pada ini hukum dia lebih baik dari hukum Allah Ta'ala. Ini taghut. Melampaui batas Allah Ta'ala. Sesiapa yang menolak taghut, mengkufurkan taghut, menentang taghut ini, setiap yang lain daripada Allah, wa yu'min billah, dia percaya pada Allah sahaja. Satu je dia percaya Allah sahaja. Yang itulah ucapkan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Dia mengaku tak ada Tuhan melainkan Allah sahaja. Yang punya kuasa, punya pemerintahan. Yang maha adil, tidak ada bandingan dan tandingan. Allah Ta'ala saja. Dia percaya. Dia tolak yang lain. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sesungguhnya dia telah berpegang dengan simpulan tali yang teguh dan kuat. Urwah wuthqa ni ialah tali yang disimpul, yang diikat. Dibanding dengan tali yang diikat. Sipukan sekali, sipu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lang fisa malaha, tak boleh hurai lagi. Kemak simpulan ini. Barang siapa yang mengaku la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, beriman pada Allah, menolak segala lain daripada Allah, dengan hati yakin, iman yang sungguh, macam berpegang dengan simpulan tali yang teguh dan kuat, yang tak boleh dirombak, dirongkai lagi sahabat bila-bila. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Banyak hadis-hadis menceritakan tentang ayat ini. Di antaranya hadis yang menarik diriwayatkan ulama-ulama tabi'in. Beberapa orang ulama tabi'in mengisahkan bila mereka pergi ke Madinah kerana nak mengaji pada sahabat-sahabat, masuk seorang tua dalam masjid. Riwayat kata orang tua dia dah bertongkat. Lalu sahabat yang lain kata, nak tengok ahli syurga itulah dia. Ahli syurga itu dia. Bila dengar orang kata, sahabat-sahabat lain kata ahli syurga, budak-budak muda-muda ni pun duk pakat gigi. Riwayat kata ikut orang tua ni ke rumah. Riwayat kata tunggu kat dia sembahyang. Tunggu, tanya dia, beritahu ke dia. Orang lain kata mu ni ahli syurga. Orang kata pak cik ni ahli syurga. Marahlah orang tua ni. Mu tentu syurga. Syurga ni Tuhan yang tentukan. Bukan orang tentukan masuk syurga. Tuhan tentukan. Dah orang kata apa nama ni, pak cik ni ahli syurga. Kami nak tahu apa benda amalannya. Orang tua ni Abdullah bin Salam. Dia adalah pendeta Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam. Yang terkenal kisah dia, dia baca kisah zahir Nabi akhir zaman dalam kitab Taurah. Ulama-ulama Bani Israel menceritakan kitab-kitab agama dia beritahu dengan tanda-tandanya sekali.
Nabi datang ke Madinah, dia ditugaskan untuk berhujah dengan Nabi. Dia pergi berhujah dengan Nabi. Dia tanya soalan-soalan. Soalan ni tak boleh jawab melainkan oleh soalan Nabi. Nabi jawab semua soalan-soalan tu. Dan dia tengok dah. Tanda-tanda wajah tu, wajah Nabi. Memang disebut dalam kitab. Tandanya bergiang-bergiang. Dah ada tanda. Nak bukti lagi. Soal. Setelah Nabi jawab, Rasulullah SAW masuk Islam. Dia masuk Islam. Dan dia minta izin dengan Nabi, jangan beritahu dia masuk Islam. Itu orang Yahudi cari. Dia sembunyi dalam rumah Nabi, dalam bilik. Orang Yahudi mari tanya, ada tak mari orang nama Abdullah bin Salam? Nabi tanya, siapa dia? Oh, dia orang alim lah. Orang alim kami. Kami hormat dia, ilmu banyak. Dia seorang alim ilmu yang dihormati. Dia tengah puji boleh-boleh Allah persoalan yang betul baik. Dan kata, inilah Rasulullah. Aku beriman. Tak ada maknanya Allah, Muhammad Rasulullah. Bila dengar begitu maki selalu orang Yahudi. Celaka ni orang celaka. Tadi orang baik ni celaka. Bila Salam cerita, dia pernah bermimpi. Satu riwayat kata dia berjalan di padang. Bukit-bukit. Kemuncaknya ada tiang yang tinggi. Satu riwayat mengatakan dia berjalan satu kebun yang subur. Ada siang besi yang terpacak di bumi yang tinggi melangit. Orang suruh dia panjat tiang tu, dia pun panjat. Panjat nak jatuh, orang tolak. Di ujung tiang tu ada simpulan tali yang teguh. Orang suruh dia pegang dengan simpul tali tu, semua selamat. Dia pun panjat, orang tu tolong akak dia tu. Pegang dia simpulan tali yang teguh. Dia cerita ke Nabi. Dia mimpi apa makna? Nabi kata kebun tu agama Islam. Kebun tu agama Islam. Simpulan tali itu ialah pegangan akidah yang benar. Mu terus Islam sampai mati, Nabi kata. Sampai mati mu Islam. Masuk syurga lah. Simpulan urwah wusqa, simpulan yang teguh. Ada dalil mengatakan bahawa barang siapa yang berpegang dengan agama sungguh-sungguh macam pegang dengan simpulan tali yang teguh. Simpulan tali yang diikat dengan kuat. Dan malah apa-apa tali sekalipun, kalau nak kuat kena ikat. Kita tambah lembu, tambah kambing, tambah beruk, tambah apa pun, mesti kena sipu di ujung. Termasuklah tali sauh, mesti kena sipu di ujung. Kena ikat. Kena skru, kemah-kemah. Ikat dengan skru dan seumpamanya. Itu ikatan dia. Jangan rombok. Itulah bandingan akidah yang kuat. Wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala maha mendengar. Lagi yang mengetahui. Allah Ta'ala mendengar. Lagi maha mengetahui segala-galanya. Kita tak boleh sembunyi iman kita. Tak boleh sembunyi akidah kita. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Wallahu a'lam. Cukuplah.